sejahtera kepada semua. Dalam video ini, cikgu akan membincangkan pengurusan kredit dan hutang dalam bab 3 Matematik Pengguna. Apakah maksud kredit dan hutang? Sebenarnya, kredit merujuk kepada perjanjian antara pembekal dengan pengguna, di mana pembekal ialah bank atau institusi kewangan meminjamkan wang kepada pengguna dan pengguna perlu membayar balik dalam tempoh yang sudah dijanjikan. Hutang bermaksud duit yang belum dibayar balik itu. Jadi, amount yang dipinjam oleh pengguna untuk membeli aset atau membuat transaksi dengan kad kredit tetapi belum dilunaskan atau diselesaikan dikenali sebagai hutang. Apakah pinjaman atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank? Kita ada education loan iaitu pinjaman pendidikan, pinjaman peribadi, personal loan, kad kredit, sewa beli dan gadai janji. Dalam topik ini, kita akan belajar dengan lebih mendalam tentang kad kredit. Apakah kelebihan kad kredit? Kelebihan yang pertama ialah kad kredit mudah dan cepat kerana tidak melibatkan tunai. Dan disebabkan tidak melibatkan tunai, jadi kita tidak perlulah membawa tunai yang banyak. Dan setiap syarikat kad kredit akan menawarkan sistem ganjaran sendiri sama ada dalam bentuk ribat tunai atau penebusan mata. Jadi semasa kita membayar dengan kad kredit, kita akan mengumpulkan mata dan mata itu boleh dikumpul dan ditebus dengan produk yang ditawarkan oleh syarikat kad kredit. Dan semasa kita membuat bayaran dalam talian, kad kredit akan memudahkan kita membuat bayaran itu. Tetapi apakah kekurangan kad kredit? Kad kredit mengenakan charge seperti yuran tahunan, charge faedah pendahuluan wang tunai dan apa yang kita kena belajar dalam bab ini ialah charge faedah atau charge kewangan dan charge bayaran lewat. Satu lagi kekurangan kad kredit sebab kita membelanja tanpa menggunakan wang tunai, maka kadang-kadang kita akan terlebih belanja sehingga melebihi kemampuan kita. Dan setengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Kalau kita sudah biasa dengan kad kredit dan kita tidak akan membawa tunai yang banyak, maka kalau kita sampai setengah kedai yang tidak menerima pembayaran melalui kad kredit, maka tak bolehlah kita membuat transaksi dengan kedai itu. Dan juga kontrak dan syarat kad kredit yang sukar difahami. Macam mana kita boleh menjadi pengguna kad kredit yang bijak? Sebab penggunaan kad kredit merupakan satu trend. Sebab kita banyak pembelian dalam talian boleh dilakukan. Jadi dia adalah satu trend. Jadi kita perlulah belajar menjadi seorang pengguna yang bijak. Jadi seorang pengguna yang bijak selalu membuat bayaran hutangnya dalam tempoh yang telah ditetapkan. Dan tempoh itu kita panggil tempoh tanpa faedah. Bereskan hutang dalam tempoh itu, maka kita hanya bayar apa yang kita belanja saja. Jumlah penuh perlu dibayar. Okey, jangan bayar sedikit saja sebab yang baki itu akan dikenakan faedah. Dan kita perlu membuat bayaran dalam tempoh diskaun tunai bagi pembayaran hutang. Ini adalah satu contoh penyata kad kredit di mana dalam muka surat ini kita boleh jelas ada beberapa syarat yang kita perlu memenuhi. Salah satu ialah tempoh bebas faedah. Tempoh bebas faedah ialah tempoh di mana kita perlu membuat bayaran secara sepenuh atau sebahagian. Sebab kalau kita membuat bayaran dalam tempoh diberi itu, maka kita hanya membayar saja apa yang kita belanja. Contohnya kalau kita menggunakan kad kredit untuk membuat bayaran 1,000. Jadi dalam 20 hari itu daripada tarikh penyata, kita selesaikan hutang, kita hanya bayar apa yang diterakan sahaja. Selepas 20 hari itu, kita perlu bayar hutang yang kita amount yang kita belanja dan juga kena tambah dengan faedah.
Nah, apakah faedah itu? Iaitu charge faedah atau kita panggil charge kewangan, bergantung kepada syarikatnya, mungkin dalam 15 hingga 18% tahun. Okay, dan ini dikenakan pada kadar harian ke atas baki yang belum dijelaskan. Jadi kalau kita bayar sebahagian dan yang baki tu masih perlu dikenakan charge faedah. Selain daripada itu, kita ada pembayaran minimum. Pembayaran minimum ini adalah 5% daripada baki yang belum dijelaskan atau RM50. Okey, bergantung kepada nilai yang tertinggi. Kalau kita tidak membuat bayaran minimum langsung, maka kita akan dianggap tidak membuat bayaran. Dan bayaran yang dibuat selepas tempoh bebas faedah itu dikenakan charge bayaran lewat. Sama ada minimum RM10 atau 1% daripada jumlah baki tertunggak. Bergantung kepada amount mana satu yang lebih tinggi. Jadi, dengan seterusnya, mari kita tengok satu lagi penyata kad kredit. Dan tarikh penyata ini ialah tarikh penyata ini dicetak atau dikeluarkan dan kita ada 20 hari tempoh tanpa faedah ini, okey, untuk membereskan hutang, iaitu RM1,681.80. Kalau kita bayar sebelum 1 Jun, okey, sebelum 1 Jun, maka kita hanya bayar baki semasa sahaja. Dan kalau kita tidak membuat bayaran sebelum tarikh 1 Jun, maka kita akan dikenakan charge kewangan. Kalau kita membuat bayaran minimum iaitu 5% daripada baki kita, tak perlulah kita kira sendiri, bank akan membuat pengiraan untuk kita, memudahkan kerja pengguna. Jadi kita buat bayaran minimum, maka yang baki tu hanya dikenakan charge kewangan. Charge kewangan sahaja. Kalau kita langsung tak buat apa-apa bayaran minimum, maka selepas tarikh akhir pembayaran, bukan saja kita akan dikenakan charge kewangan, kita juga akan dikenakan charge bayaran lewat. Dan charge bayaran lewat ini akan dikenakan ke atas baki tertunggak kita campur dengan charge kewangan. Okey, kita akan tengok soalan yang berkaitan dengan kredit dan hutang.